okey. Apa? Kita punya record ni. Sekejap lah, sekejap. Okey, dah mula record. Okey, saya akan terus mulalah. Okey, so untuk hari ni kita akan berbicara ataupun berbincang berkenaan sifat-sifat kimia, asid dan juga alkali. Okey, nah, untuk sifat-sifat kimia ni macam yang saya sebut tadi, okey, dia lebih kepada tindak balas yang berlaku. Cuma untuk perhatian jangan tertukar, ada sebahagiannya yang kita kelaskan bukan sifat kimia iaitu sifat fizik. Selalunya contohnya pelajar selalu terkeliru. Apabila diminta sifat kimia asid, pelajar akan bagi apa? Akan bagi sifat fizik asid tersebut. Contohnya kalau untuk asid, kalau kita sebut berkenaan dengan bau ataupun rasa yang masam itu. Okay. Kalau yang ni, ini adalah bukan sifat kimia. Ini adalah sifat fizik dari segi rasa dan juga bau. Boleh faham tak? Okay. Sifat kimia ni dia lebih kepada berlakunya tindak balas. Bila sebut sifat kimia, dia adalah melibatkan tindak balas yang akan berlaku apabila kita menggunakan asid tersebut. Okay, nah? Jadi sifat asid yang berbau masam, ni okey ada kat sini. Yang bau ataupun rasa masam, menukar warna ketah litmus biru, mempunyai ini. Okey, ini adalah lebih kepada sifat fizik. Jadi sifat kimia dia adalah lebih kepada tindak balas. Apa yang akan berlaku apabila kita buat tindak balas antara asid dengan bahan lain. Okey, nah? Okey, seterusnya asid mempunyai sifat kimia. Okey, kita tengok secara umum dulu. Okey. Ya. Yang pertama, hak ni kita tengok secara teori dahulu. Okey, semua asid apabila bertindak balas dengan base akan menghasilkan garam dan juga air. Okey, untuk berkenaan base ni, okey, rasanya tak perlu diterangkan lagi lah. Okey, ataupun lah ada juga yang tak tengok video kita, sesi kita yang lepas. Base ni dia merujuk kepada sama ada logam oksida, okey, ataupun logam hidroksida. Logam hidroksida. Okey nah. Jadi bila bertindak balas dengan dua bahan ni, maka yang akan terhasil adalah garam dan juga air. Bila kita sebut logam oksida, logam hidroksida, mungkin rasa macam susah. Apa itu logam oksida? Jadi kita letak sebagai contohnya natrium oksida. Ini adalah salah satu contoh logam oksida. Okey, ada yang baru masuk. Okey, itu adalah satu contoh logam oksida. Okey, dia natrium, kalium, helium bukan. Helium tu adalah gas. Okey nah. Magnesium, kuprum dan sebagainya tu itu adalah logam. Jadi bertindak balas dengan base menghasilkan garam dan air. Sebenarnya dalam banyak-banyak tindak balas asid, kebanyakannya memang boleh kata hampir keseluruhannya adalah, bukan hampir keseluruhan, dah memang keseluruhannya. Produk utama yang akan terhasil adalah garam. Cuma yang dekat belakang ni sahaja yang membezakannya. Sebab bila tindak balas dengan oksida akan keluar air. Tindak balas dengan logam hidroksida juga akan keluar air. Tapi ada masanya, contoh bila tindak balas dengan logam semata-mata. Logam ni maksudnya dia guna direct logam. Tak ada logam oksida, logam hidroksida. Dia terus campur je asid dengan logam. Maka yang akan keluar nanti adalah hidrogen gas. Tapi garam ni memang dah tetap dah. Okay? Garam tu insyaAllah kejap lagi bila kita tengok dalam persamaan tindak balas, apa itu garam. Dan garam ni juga adalah salah satu subtajuk dalam tajuk bab 6 kita belajar sekarang ni. Okay, nah? Kemudian selain daripada logam tindak balas terus dengan asid, logam oksida ataupun logam hidroksida yang dikenali sebagai base, kita juga ada karbonat logam.
untuk karbonat logam, yang akan keluar, macam saya cakap tadi, benda yang wajib keluar adalah garam. Cuma side produk dia. Okey, hasil tindak balas yang sampingan dia. Jadi yang akan keluar adalah air dan juga gas. Dan bila sebut karbonat, bila sebut aja karbonat, bila melibatkan garam karbonat ataupun mana-mana karbonat, gas yang akan keluar tidak lain tidak bukan adalah gas karbon dioksida. Harapnya pelajar-pelajar boleh ingat. Contohnya lepas ni dalam tajuk garam, kita ada pemanasan garam. Kalau garam karbonat keluar gas, tak lain tak bukan gas karbon dioksida. Okey, boleh ingat nah? Apa tindak balas yang melibatkan karbonat dan keluar gas. Boleh nah? Melibatkan karbonat dan keluar gas. Gas yang keluar adalah gas karbon dioksida. Okey, untuk sifat kimia alkali pula, okey, untuk yang pertama senang. Sebab apa? Tadi kalau kita tengok untuk sifat pertama kimia, sifat kimia bagi asid, dia boleh bertindak balas dengan base. Jadi alkali sebenarnya adalah sebahagian daripada base, iaitu logam hidroksida yang berada dalam bentuk larutan. Ingatlah, alkali adalah, okey, dia sebenarnya adalah logam hidroksida yang mana berada dalam bentuk larutan. Okey nah. Dan dua bahan alkali yang paling popular adalah natrium hidroksida dan juga kalium hidroksida. Selain itu, kita juga ada alkali lemah iaitu larutan amonia ataupun dipanggil juga amonium hidroksida. Okey nah. Jadi tiga ni adalah alkali. Jadi alkali ni bertindak balas kembali dengan asid. Jadi produknya sama macam tadilah. Kalau tadi asid bertindak balas dengan base, menghasilkan produk utamanya adalah garam dan side produknya, hasil sampingannya adalah air. Jadi untuk alkali tindak balas dengan asid pun benda yang samalah. Maksudnya ulangan sahaja. Okey. Kemudian untuk sifat kimia alkali yang kedua, okey, nanti bila kita tengok persamaan gunakan contoh, insya-Allah lah lebih mudah nampak. Okey, kita ada campuran alkali. Alkali ni mana? Okey, saya dah tunjuk dah nah. Alkali yang kita banyak gunakan natrium hidroksida, kalium hidroksida dan juga amonium hidroksida. Bila ditindak balaskan dengan garam amonium. Apa maksud garam amonium? Garam amonium ni adalah satu sebatian ion, okey. Ni saya bawa tarik ke sini nah. Satu sebatian ion yang mengandungi amonium dekat depan. Masa ni kita ada banyak belajar masa tajuk 3 untuk nak menamakan bahan-bahan, iaitu kita ada ion amonium yang berkombinasi dengan macam-macam lah, dengan klorida ke, dengan apa, nitrat ke, okey, dengan sulfat ke, okey, dengan apa lagi, karbonat ke, okey, macam-macam lagi lah. Jadi bila dia sebut garam amonium, dia merujuk sebenarnya kepada sebatian ion yang mana dalam sebatian tersebut kat ionnya adalah amonium. Boleh nah? Jadi contoh kalau kita buat kat sini, contoh garam amonium ni adalah NH4 klorida. Ni garam amonium lah. Lain-lainnya NH4 nitrat, amonium nitrat, amonium klorida, amonium nitrat. So mana-mana garam amonium. Okay. Jadi hak ni lah yang kita tindak balaskan dengan alkali. Contohnya kita akan ambil NaOH lah katakan. So nanti yang akan keluar ni gas amonia dibebaskan. Jika ada garam amonium, ni ada unsur amonium dalam sebatian tersebut, ditindak balaskan dengan alkali, salah satu produk utamanya yang keluar adalah gas amonia. Macam mana formula gas amonia? Saya bawa tarik ke sini nah. Dia akan keluar gas amonia. Amonia NH3. Amonium NH4. Okey? NH4 amonium.
Okey. Sekejap lagi kita tengok dekat contoh tindak balas persamaan. Yang ketiga adalah berkenaan penambahan alkali kepada kebanyakan ion logam. Bila maksud ion logam ni, dia mungkin ion logam ni garam ataupun sebatian ion yang mengandungi ion logam, bukan ion amonium lah. Yang mengandungi ion logam. Contohnya ion logam apa? Ion logam magnesium, ion logam kalsium, dan mana-mana lagi lah ion logam. Okey nah? Jadi bila dicampurkan dengan natrium hidroksida ataupun kalium hidroksida ataupun amonium hidroksida sekalipun, okey, yang akan terhasil adalah mendakan hidroksida logam yang tidak terlarutkan. Hidroksida logam yang tidak terlarutkan ni bermaksud dia akan wujud dalam bentuk pepejal. Dan sebelum ni saya pernah bagi tahu kenapa pepejal. Iaitu untuk logam hidroksida yang wujud dalam bentuk larutan dan kita boleh panggil alkali, ada dua sahaja yang popular, iaitu natrium hidroksida dan juga kalium hidroksida. Kenapa magnesium hidroksida, kalsium hidroksida, aluminium hidroksida tu kita tak panggil dia alkali? Sebabnya mereka adalah base sahaja. Maksudnya kalau kita dapat sebatian magnesium hidroksida, ini adalah suatu yang tidak larut. Dia wujud dalam bentuk pepejal. Jadi bila pepejal, ia adalah sejenis base sahaja, bukan alkali. Sebab itu, jika ada ion-ion logam, macam saya sebut tadi, magnesium ke, aluminium ke, plumbum ke, whatever ion logam, kecuali dua ni. Natrium dengan kalium, kecuali dua ni. Mereka akan membentuk suatu sebatian hidroksida tetapi tidak larut dan wujud dalam bentuk pepejal. Itu yang dimaksudkan dengan nota kita yang ketiga ni. Okey. Dalam saya nak terang-terangkan ni dalam Google Meet, awak boleh bertanya lah kalau ada apa-apa yang terlalu cepat ke, tak faham ke. Okey. Kalau saya buat YouTube live, saya terus hantar video, tu dah tak boleh tanya. Mengharapkan tanya dalam grup Telegram, tu pun tak tanya. Okey, so kita tengok balik sifat kimia asid yang disebut tadi. Okey nah. Mula-mula tadi yang kita kata tindak balas dengan base. Okey, jadi contoh yang kita ada base kat sini, cuprum oksida. Konsep dia bila nak buat tindak balas kimia ni, okey, awak ingatlah dalam sebatian yang digunakan tu, mana cation, mana anionnya. Contohnya saya ambil hak ni nah. Hak tindak balas dengan base ni. Dalam asid nitrik, dia mengandungi ion hidrogen dengan ion nitrat. Dalam cuprum oksida, dia ada ion cuprum dan juga ion oksida. Okey. Jadi, yang ni kita okeylah untuk hari ni, produk ataupun hasil tindak balas ni ditulis, diberikan. Tapi pada masa ke depan, bila ada soalan ditanyakan, selalunya soalan tak bagi dah. Ada juga yang dia bagi. Kalau dia tak bagi, maksudnya awak dah boleh expect sendiri. Awak boleh jangka sendiri apakah produk yang akan keluar. Jadi macam mana kita nak tahu produk tu apa yang keluar? Okay, kita tengok dekat sini. Bila berlaku tindak balas, ion hidrogen, yang mana yang dia akan pergi serang ataupun dia akan ambil? Adakah dia akan ambil yang cuprum 2 positif ataupun yang oksida 2 negatif ni? Hidrogen adalah ion positif. Sudah semestinya dia akan ambil yang berlawanan cas dengan dia, iaitu 2 negatif oksida. Boleh? Dan bila dia bertindak balas dengan O, H dengan O, inilah yang akan dapat H2O. Boleh? H macam-macam mana pun kalau dia bertindak balas dengan O, tak ada formula lain melainkan H2O, air sahaja. Okey. Dan untuk cuprum dengan nitrat pula, oleh kerana dia bercas negatif, tidak mungkin dia akan pergi ambil oksida. Sebab oksida negatif, dia negatif. Mesti dia akan mengganggu, mengacau, mengambil, bertindak balas
dengan sesuatu yang bercas positif. Jadi kerja kita lah untuk nak combine dan menghasilkan formula apabila ion kupram bertindak balas dengan nitrat. Hak inilah yang kita duk belajar di peringkat awal di sekolah dulu, iaitu kupram 2 positif bila bertindak balas dengan nitrat, kita send dia punya charge tu 1 kat sini, 2 kat sana. So dapatlah formula dia kupram 2 nitrat. Okey, awak jangan risau. AK, P, AK, CE semua yang dekat belakang ni, okey, hak ni awak jangan risau. Untuk jawab peperiksaan, yang ni tidak wajib tulis. Okey, hak ni just nak bagi tahu. Aquas ni ia bermaksud adalah dalam keadaan larutan. P adalah pepejal. Aquas ni kenapa larutan? Tak ada huruf L pun. Larutan aquas. Okey. P adalah pepejal. CE, C adalah cecair. Itu aja. Air kita tak panggil larutan sebab dia adalah pelarut. Jadi kita panggil cecair. Boleh nak? Okey, untuk tindak balas yang kedua, contoh yang kedua, asid yang direct tindak balas dengan logam. Dan logam ni kita panggil logam reaktif. Okey nah. Jadi untuk logam reaktif buat masa sekarang ni, okey, pelajar-pelajar tolong hafal. Okey, yang logam sebab kita tak masuk lagi kita panggil siri elektrokimia, siri kereaktifan logam. Okey, kalau dah masuk kat situ kita kena hafal susunan logam mengikut kereaktifan. Okey nah. Untuk logam reaktif, okey, sebenarnya yang banyak digunakan dalam tindak balas, okey, hak contoh yang dah ada ni zinc, okey, magnesium dan juga yang digunakan adalah aluminium. Okey nah. Ada lagi logam lain sebenarnya dalam soalan peperiksaan. Logam reaktif yang dimaksudkan tu adalah zinc, magnesium, aluminium. Dan untuk kalium, natrium, okey, hak ni kita tak pakai. Sebab hak ni dia dah masuk dalam kategori sangat reaktif. Okey nah, sangat reaktif. Jadi hak ni adalah reaktif sahaja. Okay, jadi pakai yang tu dulu. Okay, so bila bertindak balas, nak menjangkakan hasil yang keluar sama macam konsep yang di atas ni. Okay, sama macam konsep yang di atas ni. Iaitu kita kenal pasti, dalam asid sulfurik ada ion hidrogen dan juga ada ion sulfat. Okay, zinc dekat sini adalah sebenarnya zinc atom atau zinc, dia tak ada ion lagi. Tetapi zinc ini apabila bertindak balas, dia adalah logam, dia akan cenderung untuk jadi ion zinc 2 positif. Jadi, hidrogen yang bercas positif, dia takkan pergi attack zinc yang bercas positif juga sebab sama cas. Jadi, zinc pun sama, dia tidak akan attack hidrogen untuk bertindak balas. Jadi, dia akan attack satu ion yang berlainan cas dengan dia. Jadi zinc akan attack SO4, sulfat, ion sulfat. Jadi oleh kerana casnya 2 negatif, casnya 2 positif, jadi bila kita cross buat macam hak atas tadi tu, dapatlah formula zinc sulfat. Okay, nah? Dapatlah formula zinc sulfat. Christina baru nak masuk. Okay, dapatlah zinc sulfat. Okay, oleh kerana zinc dia tidak bawa partner. Macam contoh tadi, kupram, dia bawa partner O. Okay. Jadi, hidrogen yang kat sana, ni O, hidrogen yang kat sana, ada satu masuk. Siti Muslihah masuk. Okay. Okay. Tadi, asid, daripada asid hidrogen, oleh kerana kupram dah ambil nitrat dia, hidrogen dapat jumpa dengan O. So, that's why dia keluar H2O. Tapi untuk tindak balas yang kedua dengan logam sahaja, okey, logam dia tak bawa geng, okey, maka hidrogen tidak ada partner yang dia boleh keluar bersama-sama. Maka dia terpaksa keluar sendiri-sendiri dia, iaitu menjadi gas hidrogen sahaja. Tapi kita tak buatlah dia keluar H+, sebab ni maksudnya dia tak stable, okey. Jadi dia kena bergabung sama dia, hidrogen-hidrogen yang ada, so keluarlah gas hidrogen. Boleh macam tu nah. Okey. Jadi kalau dia tak bawa partner, logam ni dia tak bawa geng,
ada oksida ke, karbonat ke, maka hidrogen tidak ada siapa-siapa yang akan berikat bertindak balas dengan dia, so dia akan keluar gas hidrogen sahaja. Okey. Tindak balas yang ketiga menggunakan logam karbonat. Ini contoh logam karbonat. Kalsium karbonat. Sebenarnya ada banyak lagi. Plumbum 2 karbonat. Kuprum 2 karbonat. Hatta kita nak pakai balik zinc karbonat pun boleh. Tak ada masalah. Zinc ni kira special lah logam reaktif ni. Kalau zinc nak guna zinc oksida boleh. Zinc karbonat boleh. Nak guna zinc saja-saja pun boleh. Boleh. Tak ada tindak balas ni. Tapi kuprum sebab dia bukan termasuk dalam geng logam reaktif. Kuprum kalau kita tindak balas terus dengan asid, dia tak boleh jadi. Dia tak ada tindak balas. Dia kena bawa geng. Kuprum oksida ataupun kuprum 2 karbonat. Okay, cuba kita tengok kat sini. Dalam ni, okay, kita akan buat macam mana nak menjangkakan apakah produk yang keluar. Okay. Dalam ni, dalam asid seperti biasa, dia ada ion hidrogen dan juga ada ion klorida. Dalam kalsium karbonat, dia ada ion kalsium dan dia juga ada ion karbonat. Okey. Kalsium ataupun klorida ni, dia akan bertindak balas antara satu sama lain. Kenapa? Sebab dia negatif dan juga positif. So, keluarlah kalsium klorida dengan menggunakan petua ke atas tadi, kita cross dia punya cas. Okey. H dengan CO3, kan kita ada bagi tahu tadi, kalau tindak balas yang melibatkan karbonat keluar gas, gas yang akan keluar adalah karbon dioksida. Dekat dalam karbonat ada 3 O. Yang keluar karbon dioksida. 2 je. So, kemana lagi satu O-nya menghilang? Jadi, satu lagi O menghilang, bergabung dengan H, keluarlah H2O. Okay, nah? Keluarlah H2O. Harap-harapnya boleh fahamlah kat situ. InsyaAllah. Minta-minta. Okay? Yang seterusnya adalah berkenaan tindak balas antara alkali dengan asid. Ni dia macam putar balik. Kalau tadi sifat kimia asid, kita letak asid kat depan, alkali kat belakang. Sama je. Tindak balas ni mana-mana kita letak depan ke belakang tak ada masalah. Okay, nah? Jadi sama macam tadi, saya buat tadi. So kalau dalam alkali, KOH ni dia ada ion kalium, dia ada ion hidroksida. Dalam asid sulfurik, dia ada ion H+, dia ada apa? SO4. Okey, ion sulfat. Okey. Jadi macam tadi saya cakap, kalium yang bercas positif, dia takkan ambil H+. Cas positif, dia akan bergabung dengan sulfat. Sebab itu kita akan dapat garamnya kalium sulfat. Kalium sulfat ni garam lah ni. Okey, garam. Okey. Ni kalium klorida ni pun garam. Sejenis garam. Okey ya. Hak tadi lupa. Okey. Hak ni pun tadi. Okey. Kuprum nitrat ni pun garam. Zinc sulfat ni pun garam. Okey. Kalium klorida ni pun garam. Okey. Kita kena luaskan di sini sebab tu dalam tajuk ni dia ada tajuk khas garam. Garam ni bukan yang kita makan di rumah je garam lah. Banyak. Okay. Jadi, bila kalium dah ambil sulfat, so dia dapat kalium sulfat. Jadi, OH dengan H+, positif dengan negatif ni, okay, dia bertindak dua ni. Bila H dengan OH, samalah seperti H dengan O. Ada H, ada O. Tak lain, tak bukan produknya yang akan keluar adalah H2O. Okay. Kalau awak perasan dari tadi, untuk hari ni saya tak fokus kepada imbang persamaan. Saya cuma fokus macam mana nak keluarkan hasil tindak balas apabila berlaku tindak balas kimia untuk asid dengan alkali. Okay, nah? Jadi saya tak fokus bahagian imbang. Imbang tu kita dah banyak kali belajar masa tajuk 3. Sebelum tu pun kita dah belajar. Okay? Okay, jadi yang imbang tu 2 kat depan. Ni 2 kat depan ni. Okay, hak tu seperti biasa. Kita kira je. Unsur K ada berapa belah kiri, ada berapa belah kanan. Hak tu kerja kita. Okay, hari ni saya tak fokus yang tu lah. Okay. Kemudian,
Tadi untuk yang kedua sifat kimia alkali bertindak balas dengan garam amonium. Ni contoh garam amonium. Ni garam juga. Amonium klorida ni juga adalah garam. Tapi garamnya yang mengandungi cation amonium. Mengandungi cation amonium. So, bila bertindak balas dengan alkali, macam tadilah. K kita tahu bercas positif. K ni bercas positif. Dia nak kacau amonia ke dia nak kacau klorida? Dia akan kacau klorida sebab klorida bercas negatif. Jadi, K akan ambil klorida menghasilkan kalium klorida. Menghasilkan kalium klorida. Dalam bahagian teori juga tadi kita belajar, apabila garam amonium bertindak balas dengan alkali, dia akan keluar gas. Dan tidak logik di sini kalau kita kata yang keluar adalah gas karbon dioksida. Sebab apa? Dalam ni mana langsung, tak ada langsung unsur karbon. Jadi yang akan keluar adalah gas amonia. Gas amonia ni sebab apa? Datangnya daripada amonium. Tetapi amonium ada NH4. Amonia ada NH3. So, kemana hilang satu lagi H? Jadi, H kat sini, satu lagi H kat sini, dia akan combine dengan OH yang ada dekat alkali tadi. So, itulah yang keluar H2O, air. Boleh, ha? Jadi K dia positif, dia takkan ambil amonium sebab amonium ni pun positif, dia ambil klorida bercas negatif, dapat kalium klorida. Gas keluar amonia NH3, so tinggal lagi satu H bergabung dengan OH dari alkali, keluar air. Itu konsep dia. Kalau faham konsep tu, maksudnya insya-Allah masa peperiksaan awak akan boleh tahu apakah produk ataupun hasil yang akan keluar. Seterusnya adalah alkali bertindak balas dengan ion logam yang kita cakap tadi. Dia akan keluar hidroksida logam yang tak terlarut dengan cation daripada alkali. Dia sebenarnya macam ni je sebenarnya. Kalau kita tengok kat sini, dia mungkin bagi ion saja. Saya buat lain. Persamaan ni buat lain. Contohnya NaOH juga saya pakai. Magnesium tu saya ambil larutan dia. Ion magnesium ni kalau bentuk AK, kan saya sebut tadi, AK ni merujuk kepada larutan aqueous. Jadi saya ambil satu contoh larutan yang ada ion magnesium. Contohnya saya ambil magnesium klorida. Saya ambil larutan magnesium klorida. Konsep dia sama macam tadi. Na ni bercas positif. OH bercas negatif. Boleh tak? Magnesium bercas positif. Klorida bercas negatif. Jadi, Na, dia nak ambil magnesium ke dia nak ambil klorida? Mesti Na akan ambil klorida. Jadi, sebenarnya ion natrium kat sini dalam bentuk larutan ni, sebenarnya dia adalah natrium klorida. Boleh tak? Jadi, dalam ni ada ion natrium ni. Ion natrium ni duduk dalam natrium klorida. Magnesium pula, oleh kerana Na dah ambil klorida dia, magnesium pula akan ambil OH kat sana. OH yang ditinggalkan oleh natrium tadi. Sebab itu dia dapat magnesium hidroksida. Cuma magnesium hidroksida ni, dia wujud dalam bentuk pepejal. Dia tidak larut. Itu saja. Di konsep dia macam itulah. So nanti kalau awak jumpa mana-mana larutan, kalau dia cakap terus ion magnesium ke, ion plumbum ke, ion aluminium ke, okeylah, tak ada masalah. Tapi kalau dia bagi dalam bentuk plumbum nitrat ke, aluminium sulfat ke, jadi kita cuma tukar pasangan dia sahaja untuk mendapatkan hasil, untuk jangkakan hasil yang keluar. Setakat tu, ada siapa nak tanya? Ada siapa-siapa nak tanya? Ada siapa-siapa nak tanya? Senyap je semua. Sebelum saya tertinggal, tolong tulis nama masing-masing dekat ruangan chat untuk saya tengok kehadiran secara online. Kehadiran secara online.
Dan untuk makluman juga hari ni saya baru dapat bahan modul yang baru untuk kimia. Okey nah, yang ni lebih kepada soalan. Jadi insya-Allah saya akan cuba photostat secepat mungkin, dan bila siap nanti saya akan bagi makluman untuk pelajar-pelajar ambil di Pondok Gad. Okey nah. Okey, ada satu lagi sebenarnya yang saya nak share untuk hari ni. Okey, untuk tajuk yang kedua saya nak share hari ni adalah tajuk seterusnya. Ni betul tak ada soalan untuk tindak balas, untuk sifat kimia asid dengan alkali. Betul tak ada soalan Ya, Sunyi je. Okey. Jadi saya akan terus sambung sedikit lagi berkenaan kepekatan. Okey. Ini saya share balik. Okey, saya akan sambung sikit berkenaan dengan kepekatan larutan akuas. Okey. Untuk kepekatan larutan akuas, okey, saya tak pasti dalam fizik dah belajar ke belum, kita ada ketumpatan. Dah belajar ke belum dalam fizik berkenaan ketumpatan? Ketumpatan dia ada unit dia. Okey, kalau tak silap saya dia ada menggunakan unit gram per isi padu. Okey, iaitu berat per isi padu. Kalau tak silap unit yang digunakan adalah gram per desimeter padu lah. So kepekatan ini adalah dengan unit yang ada ni, gram per desimeter padu. Cuma dalam kimia ini, dalam soalan pengiraan, dia banyak menggunakan mol. Okay, nah? Jadi, kita akan tukar unit gram per desimeter padu ini kepada mol per desimeter padu. Tak apalah, saya potong ni sebab dia duduk kat belakang, tak nampak. Mol per desimeter padu. Okey nah. Jadi gram per desimeter padu dengan mol per desimeter padu, kedua-duanya ni kita panggil kepekatan. Unit untuk kepekatan sama. Gram per desimeter padu boleh, mol per desimeter padu pun boleh. Cuma untuk yang menggunakan unit mol per desimeter padu ini, kita juga guna istilah dia kemolaran. Jadi kemolaran ni apa dia? Kemolaran adalah juga satu unit kepada kepekatan, cuma dia lebih spesifik kepada mol per desimeter padu. Macam tu. Okey, maksudnya macam ni. Kalau soalan kata, kirakan kepekatan. Berapakah kepekatan? Okey, kalau awak bagi jawapan dalam unit gram per desimeter padu, boleh. Bagi dalam unit mol per desimeter padu pun boleh. Tetapi seandainya soalan itu arahkan kira kemolaran. Hitung kemolaran. Hitung kepekatan dalam unit molar. Molarity. English dia panggil molarity, kemolaran. Awak kena bagi dalam unit mol per desimeter padu. Dan insya-Allah banyak pengiraan kita nanti adalah melibatkan pada mol per desimeter padu, unit yang panjang macam ni, kadang-kadang kita akan jumpa juga, dia akan ringkaskan dengan M huruf besar. M botol, dekat botol bahan, okey, dia akan tulis asid sulfurik. Okey, dan dia akan tulis dekat sini 0.2 M besar. Bila M besar tu apa maksud? Mol per desimeter padu, bukan gram per desimeter padu lah. Okey. Untuk yang seterusnya, di peringkat awal soalan-soalan ni selalunya akan ditanya dalam soalan objektif. Okey. Dia akan bagi dan minta pelajar-pelajar menukarkan unit kepekatan ni sama ada daripada gram per desimeter padu kepada mol ataupun daripada unit mol per desimeter padu kepada.
Okey nah. Jadi kalau kita tengok dekat sini, okey, unit kepekatan gram per desimeter padu, kita nak tukar-tukar, okey, menjadi menjadi mol per desimeter padu, okey. Dia sebenarnya desimeter padu ni tak kacau. Sebelah kiri ada desimeter padu, sebelah kanan pun ada desimeter padu. Jadi seolah-olah kalau nak menukarkan unit ini, seolah-olah kita nak tukar gram menjadi mol ataupun mol nak jadi gram. Itu saja. Dan kita dah pun belajar dalam tajuk 3, gram ni adalah jisim. Jika kita nak tukar kepada mol, kita kena buat apa? Mol nak tukar kepada jisim, kita kena buat apa? Yang ni kena recall balik tajuk 3 yang kita belajar dulu, bab pengiraan. Okay, nak tanya siapa-siapa yang hadir ni. Jisim nak tukar kepada mol, apa yang kita perlu buat? Dia tak ada kerja lain, sama ada darab atau bahagi. Dan nak darab bahagi apa dia? Ada seseorang boleh tolong jawab untuk memecahkan kesunyian Google Meet kita hari ni? Jisim nak tukar menjadi mol. Okey, apa yang nak dibuat? Seseorang? Tajuk 3 ni, tajuk 3. Awal lagi. Tak ada orang nak jawab? Darab. Nak darab apa? Jisim darab mol. Jisim darab mol. Jisim nak cari mol, jisim darab mol. Nak cari mol, darab dengan mol. Logik tak? Okey, kalau ada yang siapa ada buku teks dekat samping masing-masing, boleh rujuk bab 3 kembali, penukaran jisim kepada mol. Untuk menukar jisim kepada mol, dia ada kena mengena dengan istilah kita panggil jisim molar. Dari mol nak tukar jadi jisim pun, kita ada kena mengena dengan jisim molar. Okey. Untuk nak cari mol, jisim, kita kena bahagi jisim molar. Dan dari mol nak cari jisim, kita kena darab jisim molar. Okey. Sedih tu sedih lah. Sebab lupa kan. Jadi harap-harapnya lepas ni ingat lagi. Okey, sebab benda ni berulang-ulang. Okey, kenapa? Okey, bagi mereka, banyak kali saya rasionalkan macam mana kita boleh cari jisim nak cari mol dengan bahagi jisim molar. Kita ingat unit bagi jisim molar lah. Jisim molar unitnya adalah gram per mol. Itu unit jisim molar. So, kalau kita ambil jisim bahagi dengan jisim molar, unit gram ni akan cancel out. Okey, dapatlah seolah-olah kat sini 1 per mol negatif 1. Ni belajar dalam matematik ni. Bila 1 per 1 per mol negatif 1 samalah dengan unit mol. Macam tu. Boleh? Tu sebab tu untuk nak cari mol, jisim bahagi jisim molar. Untuk nak cari jisim diberi mol, okey, nak cari jisim diberi mol. Ni sekarang ni kita buat-buat tak nampak nah. DM3 ni kita buat-buat tak nampak sebab dia belah kiri ada, belah kanan ada. Jadi tak kacau. Jadi kat sini seolah-olahnya mol nak cari jisim. Kalau mol nak cari jisim, iaitu mol, kita darab jisim molar iaitu gram per mol. Okey. Jadi hak ni mol boleh cancel out dengan mol negatif 1. Jadi dapatlah unit akhirnya gram sahaja iaitu jisim. Sebab tu jika ada mol nak cari jisim, kita darab jisim molar. Ada jisim nak cari mol, bahagi jisim molar. Okey, itu saja yang penting dekat sini ya. Okey. Harap boleh ingatlah tu. Ini yang perlu ingat. Kalau nak baca juga hak bawah ni tak ada masalah. Okey. Tapi hak kat sini, okey, maksudnya nak tukar jisim kepada mol, nak tukar mol kepada jisim. Recall balik hak tajuk 3 sebelum ini. Okey nah? Hak ni hak biasalah.
Okey, mol per desimeter padu maksudnya mol bahagi isi padu. Okey, unit mol per isi padu. Kalau hak ni gram per desimeter padu, maksudnya kita ada jisim per isi padu. Okey. Ni rumusan kepada hak tadi. Kok siapa-siapa nak screenshot ke apa ke, bolehlah. Jisim molar, jisim molar. Okey, nak screenshot pun boleh. Saya dah terangkan tadi dah. Okey. Okey, seterusnya. Okey, contoh pengiraan. Okey, contoh pengiraan. Hitung kepekatan dalam unit gram per desimeter padu bagi setiap larutan yang terhasil. Ingat, soalan ni selalunya saya kata selalunya keluar dalam soalan objektif. Dia bagi tahu kepekatan dalam unit gram per desimeter padu. Kalau dekat sini untuk soalan A mudah. Sebab jisimnya dah ada 40 gram. Okay. Isi padu air pun sudah ada 20 desimeter padu. Jadi untuk A, senang je lah. Iaitu 40 gram bahagi 20 desimeter padu. Jadi unit akhirnya tu akan dapat gram per desimeter padu. Ni awak tekan kalkulator pun boleh lah. 40 bahagi 20. 4 bahagi 2, 2 gram per desimeter padu. Okay, rasanya cukup mudah. Okay, soalan B pun mudah juga. Ada 18 gram, cuma awak kena hati-hati. Kenapa? Yang diberi isi padu kat sini adalah dalam unit sentimeter padu. Itu yang awak kena ingat. Yang di sini dalam unit yang dia nak per desimeter padu. Jadi dekat sini awak kena ada satu kemahiran, iaitu menukarkan unit desimeter padu kepada sentimeter padu. Jadi saya nak tanya kepada pelajar. Okey, apakah hubungan desimeter padu dengan sentimeter padu? Contohnya, katakanlah saya ada 1 desimeter padu. Berapa sentimeter padukah larutan ini kalau kita tukar unit? Siapa tahu? Fizik yang menukar unit ni, fizik. Kita kimia kat sini nak pakai je. Ada siapa-siapa tahu? 1 desimeter padu bersamaan berapa sentimeter padu? Sunyi je. Sunyi je. Luqman kan dah belajar sampai tajuk 6. Mungkin boleh bawa sikit, boleh bantu sikit rakan-rakan di sini. 1 desimeter padu bersamaan berapa sentimeter padu, Luqman? Sunyi juga. 1 desimeter padu adalah bersamaan dengan 1000 sentimeter padu. Tolong ingat, dia tak sama dengan bacaan sentimeter. Okey, kalau awak rujuk dalam buku sifir ke ataupun dekat buku latihan coklat yang zaman dulu-dulu, dia ada bagi ni penukaran unit ni, iaitu 1 desimeter adalah bersamaan dengan 10 sentimeter. Jangan tertukar yang ni. Sebab apa? Yang kita ada sekarang ni adalah desimeter padu, sentimeter padu. Untuk nak dapat 1 desimeter padu, sebenarnya 1 desimeter darab 1 desimeter darab 1 desimeter. Baru kita dapat 1 desimeter padu. Jadi, seolah-olah kat sini 10 cm darab 10 cm darab 10 cm. Hak ni jadi 1 desimeter padu. Hak ni jadi 1000 cm padu. Macam tu. Boleh nak? Dan satu lagi yang pelajar perlu ingat adalah kadang-kadang dalam soalan dia tak bagi unit desimeter padu dengan sentimeter padu. Dia akan bagi dalam unit liter dan juga mililiter. Okey. Jadi liter ni sebenarnya adalah sama nilainya dengan desimeter padu. Mililiter ni sama unitnya dengan sentimeter padu. Boleh? Okey. Jadi kalau ada 1 liter, 1 desimeter padu sama. Okay.
Jadi oleh kerana sekarang ni kita dah ada 1 desimeter bersamaan 1000 cm padu. Yang diberi sekarang ni 750 cm padu. So kena tukarkan dulu unitnya kepada desimeter padu. Macam mana nak tukar? Kalau 1 desimeter nak tukar kepada sentimeter padu, kita kena darab 1000. Tu dapat 1000 cm padu. Tapi kalau sentimeter padu nak tukar jadi desimeter padu, daripada 1000 nak jadi 1, dia kena bahagi 1000. Jadi yang 750 cm padu untuk soalan B ni, okey. 750 cm padu kita kena bahagi 1000. So kita akan dapat 0.75 desimeter padu. Boleh. Okey, jadi kita ambil jisim yang dia dah bagi tu 18 gram. 18 gram bahagi 0.75 desimeter padu. So dapatlah jawapannya. Minta pelajar tolong tekan sendiri. Saya tak pandai nak congak. 18 bahagi 0.75. Okey. So kita akan dapat unitnya nanti gram per desimeter padu. Okey lah. Negatif 1 lah. Sebab tadi kita dah bahagi, jadi ada tanda negatif dekat belakang tu. Siapa boleh tolong kira 18 bahagi 0.75? 24. 24. Okey, 24 gram per desimeter padu. Terima kasih. Okey, macam itulah. Hak ni hak untuk yang simple. Okey. Okey, seterusnya adalah dia suruh kira kemolaran. Jadi kemolaran ni unit dia memang wajib lah, iaitu mol per desimeter padu. Sama macam tadi. Okey, sorry ada negatif. Sama macam tadi untuk yang A, kita ambil mol yang dia bagi 10 mol. Bagi isi padu yang dah memang dalam desimeter padu. Hak ni mudah, straightforward. 5 desimeter padu. So 10 bahagi 5, 2 mol per desimeter padu. Ataupun ada juga dekat, kalau dekat botol reagen lah, selalunya dia akan tulis 2 M huruf besar, 2 molar. Okey. Yang B sama macam tadi. Okey. Oleh kerana dia bagi isi padunya dalam unit sentimeter padu, kita kena tukar dahulu kepada desimeter padu, iaitu 500 kena bahagi 1000. So akan dapat 0.5 desimeter padu. Baru kita ambil mol dia 0.1 bahagi 0.5. So akan dapat ni mol, ni desimeter padu. So akan dapat mol per desimeter padu. 0.1 bagi 0.5. Dapat berapa? 0.2. Okey, tahniah. 0.2 mol per desimeter padu. Okey, ni masih lagi senang. Okey. Selesai. Okey. Alhamdulillah. Setakat itu aja untuk hari ini. 2 subtopik yang kita belajar. Okey. Harapnya pelajar ingat, iaitu kita dah belajar tadi. First adalah berkenaan sifat kimia, sifat kimia bagi asid, sifat kimia bagi alkali. Dan yang kedua, kita belajar kepekatan larutan aquas. Cukup untuk hari ini. Okey. Ada siapa-siapa yang nak tanya? Semua dah tulis nama belum? Ruangan chat. Okey, bermula dengan Musli, Ayuni, Adila, Muslihah, Liana, Syahil, Luqman, Kristina. Aida tak? Aida. Kristina tolong tulis untuk Aida. Ada yang saya tak sebut tak? Luqman. Dah, okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 orang yang hadir secara face to face kat sini. Okey, ada siapa nak tanya tak? Kalau tak ada siapa nak tanya, okey. Untuk latihan tadi yang saya tunjukkan contoh pengiraan tadi tu, itu sebenarnya ada dalam buku teks. Okey. Contoh pengiraan dan ada pun yang ditunjukkan oleh
dalam buku teks tu sendiri. Tapi yang tu tak payah buat lah. Okey, awak boleh ambil sebagai bacaan sahaja. Nanti untuk latihan lain saya akan cuba sediakan. Cuba sediakan lah. Okey, tak janji juga. Petang ni pun ada mesyuarat apa ni, takut tak dan. Okey, boleh setakat tu. Ada siapa-siapa nak tanya soalan ni sebelum kita nak berhenti? Tak ada cikgu. Okey, kalau tak ada. Okey, jadi saya harap semuanya mengulang kajilah nanti, tengok balik, ada yang tak faham, tolonglah tanya. Ini untuk masa depan kamu sendiri juga. Cikgu dah tak ada apa dah. Cikgu ni cikgu je lah. Okey, untuk kamulah. Boleh gunakan pengetahuan ni, pencapaian yang akan capai untuk kimia ni nanti, untuk nak mohon ke mana-mana. Tak nak jadi cikgu kimia pun tak apa. Bukannya nak suruh pelajar-pelajar yang ambil kelas kimia ni nak jadi cikgu kimia. Tak semestinya. Tapi nak bagi kimia ni dapat bantu kamu untuk meneruskan karier dalam kehidupan nanti. Nak sambung belajar, nak ke mana-mana. Okey? Sebab nilainya tinggi nanti untuk permohonan ke mana-mana IPT. Okey? Kalau macam tu kita stop kat sini. InsyaAllah. Okey?